Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita dapat bersama pada pagi ini bagi meneruskan kuliah duha mingguan kita. Semoga Allah jadikan setiap detik keberadaan kita dalam majlis ini sebagai amal soleh dan mendapat menjadi bekal untuk kita kehidupan di akhirat nanti insyaAllah. Biasa kita akan mulakan dengan bacaan wirid, dan pagi ini insyaAllah dengan wirid Safran pada muka surat 202. Wirid Imam Abu Bakar bin Abdul Rahman As-Safar As-Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ikhtartu bi dhanbillah tuluhu ma syaa Allah ufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور وآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا قلة ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تطرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقص بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وخيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس قد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوفقهم من الرجل إلى الرأس
لا في سهل يعطى ولا في جبل يطلع ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Semoga Allah menurunkan perlindungan kepada kita semua, insyaAllah. Kita akan sambung tafsir Nur Ihsan pada muka surat 283. Masih lagi dengan surah Ibrahim. Ayat, insyaAllah pagi ini ayat yang ke-32. Di bahagian tengah ayat yang ke-32 daripada surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang telah menjadikan 7 langit dan bumi, dan menurun ia daripada langit itu air hujan, maka mengeluar dengannya daripada segala buah-buahan rezeki bagi kamu, dan menghina bagi kamu itu akan perahu supaya berlayar dalam laut dan dengan izinnya, dengan bawa rezeki daripada satu negeri kepada lainnya. Nikmat bagi hamba yang tiada ditakuti dengan tiada tenggelam. Wa sakhkhara lakumul anhar. Betul, dia kitab kita tu dia silap cetak kurungan tu dia letak awal. Ayat 32 berakhir dengan wa sakhkhara lakumul anhar, dan menghina bagi kamu itu sungai air tawar. Ayat 33 mula pada wa sakhkhara lakumul syams. Ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa Dialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan juga bumi. Langit min khairi amadin tarawunaha. Allah Ta'ala sebut langit yang tanpa ada tiang, yang kamu boleh tengok tu, tak jumpa lagi. Dan kita pun tak pernah dengar orang Arab kata jumpa tiang langit. Allah Ta'ala jadikan langit tanpa tiang. Dan langit ini kita duduklah negeri mana sekalipun, kita tetap berbumbungkan langit. Kalaulah ada orang mendakwa kata Allah duduk di langit, duduk di mana? Kalau dia kata langit, contoh di Merepuk ni, Allah duduk di langit, betul atas kepala dia. Negeri ni pun ada langit juga. Takkan Allah duduk betul langit dengan Merepuk? Tak betul kalau kata Allah itu bertempat, dan tak betul lagi kalau Allah dikatakan Allah duduk betul dengan langit di Merepuk ni. Allah jadikan langit 7 lapis. Tidak pernah mana-mana manusia pernah melintas langit yang 7 lapis itu melainkan Nabi Muhammad SAW semata-mata. Tak pernah lagi. Nabi melalui peristiwa Mi'raj tembus 7 langit. Manusia terbang ke mana sekalipun, kapal terbang dia, kapal ke angkasa dia, hantar pergi angkasawan pakar hebat ke mana sekalipun, duduklah lama mana dalam kapal angkasa tu, semua tu duduk rapung di bawah langit, tak pernah lagi tembus langit. Tak mungkin manusia dapat untuk menembusi langit. Jangan kata manusia, jin dulu pun tak boleh nak tembus, apatah lagi selepas daripada
utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak boleh nak naik dengar, curi-curi dengar berita yang disembang oleh malaikat pun tak boleh dah. Dulu jin-jin ni boleh naik pergi duduk dekat dengan langit, duduk pembang dengar malaikat duduk sembang. Malaikat sembang apa? Malaikat sembang apa yang akan berlaku kepada manusia. Fulan bin Fulan, apa yang akan berlaku kat dia. Jin-jin ni akan turun habaq kat Tok Bomoh, Tok Nujum, bagi tahu orang pun percaya dengan Tok Bomoh, Tok Nujum. Kerana apa? Kerana apa yang disebutkan oleh Tok Bomoh, Tok Nujum tu betul-betul yang berlaku, betul sungguh lah. Pasal benar sudah disembang oleh malaikat di langit. Jadi bila orang macam tu, orang percaya, orang beriman dengan Tok Bomoh tu, dengan Tok Nujum, lepas daripada Kristusan Nabi, tuan-tuan dah tak boleh dah untuk mereka naik curi-curi dengar. Bahkan wa yuzafuna min kulli janib, mereka akan ditembak oleh Allah Ta'ala. Seperti mana mungkin yang kita duduk tengok, macam bola api duduk turun, duduk tembak, tak bagi dengar lah, curi-curi tak dengar, tak boleh curi-curi dengar. Itu jin yang dulu pernah naik sampai ke gigi langit, tapi dah tak boleh dah sekarang. Ini kan pula manusia hebat ke mana sekali pun, tuan-tuan, tak mungkin dapat untuk menembusi lagi. Allah Ta'ala juga cabar. Allah Ta'ala sebut, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal ins, Allah kata wahai manusia, wahai jin dan juga manusia. Allah Ta'ala sebut jin dulu, kerana antara jin dengan manusia, jin lagi power. Mereka mungkin nak boleh terbang. Jin ni macam-macam jenis, ada yang jenis terbang. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, apa boleh tembus langit bumi, silakan fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Allah kata tak mampu. Ayat ni tuan-tuan, ayat dalam surah Rahman. Kalau siapa-siapa yang buat ayat penawar, contohlah kan, ada adik-beradik sakit, lepas tahan tolong buat sikit, buat ayat penawar. Aku tak reti buatlah kan, pokok lah berkah untuk mengaji pada Islam tiap-tiap pagi Jumaat kan, dia boleh amalan apa semua, tiup-tiup lah sikit. Baca tuan-tuan, jangan lupa Fatihah, kena baca ayat kursi, 3 pun jangan lupa, selawat Nabi jangan lupa. Tutup, nak tutup penawar tu tuan-tuan, tutup dengan ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Pasal apa kena baca tutup dengan ayat ni? Ni antara hikmahnya. Pasal tuan-tuan, kalau ayat biasa yang tak ditutup kan, Nabi ajar bila kita bekas ayat kita, tak kiralah bekas minum cawan, gelas ataupun baldi kan, kalau kita tak mau tercemar dengan ludah ataupun dijilat oleh makhluk halus, oleh jin, kita letaklah walaupun sebatang lidi. Kalau kita ada camca, letak, baca bismillah, letak, buat isyarat. Kalau tak ada tutup, tak ada penudung dia, letak, buat syarat walaupun sebatang lidi. Lidi kita tak guna lidi waktu minum tu, ada straw ataupun ada sudu camca, letak, baca bismillah, insya-Allah ayat tu tak dicemari oleh ludah ataupun dijilat oleh makhluk halus. Dia boleh buat bagi penyakit. Kalau orang baca ayat penawar, ayat syifa, ayat Quran, baca selawat dan sebagainya, dia boleh perbatai apa yang kita baca dengan ludah ke dalam ayat tu. Jadi nak halang daripada benda tu berlaku, antaranya bacalah ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum di surah Rahman. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala mencabar, dan sememangnya manusia, bahkan jin pun tak mampu untuk lintas langit, tembus langit tak mampu. Allah yang jadikan langit tu wal ard, dan juga bumi. Manusia tuan-tuan duduk atas muka bumi canggih, tak tahu nak habaq dah, tapi tak pernah sampai ke pusat bumi, ke tengah-tengah bumi, tak mampu, tak boleh lagi. Walaupun boleh korek, keluar minyak, sedut gas dan sebagainya, tapi baru berapa ribu kilometer kan, tak sampai tengah-tengah bumi lagi pun, tak sampai lagi. Manusia tak mampu tuan-tuan, tapi manusia masih lagi sombong, seolah-olah dia berkuasa, mampu untuk menghadapi kekuasaan Allah. Wa anzala minas sama'i ma, dan Allah Ta'ala lah yang menurunkan hujan.
sebagaimana ayat terakhir dalam surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah sebut ada 5 ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala, orang lain tak ada. Allah tahu bila berlaku kiamat, Allah tahu waktu hujan nak turun dan di mana hujan tu nak turun. Bila mai kemarau, kadang-kadang kerajaan ni terpaksa buat pemilihan hujan, naik semok awan tu nak bagi ada boleh turunkan hujan. Tuan-tuan, awan tu pun ingat tu nak turun kawasan kita, tiba-tiba pergi turun di negeri lain. Nampak mendung dah nak turun di tempat kita tu harap turunlah hujan tu. Kemarau lama ni, tengok angin tiup awan tu pergi tang lain. Allah Ta'ala yang menentukan di mana hujan tu akan turun dan bila dia nak turun. Dan kita dulu nak kereta, naik motor, kadang-kadang tak perasan kata hujan di depan, tak perasan kereta duk wiper duk gerak lagi, kereta dia sebelah tu duk basah. Duk tengah bawa sedap-sedap, kereta atau motor ni hujan sedikit tak dia bro, terkejut je. Terkejut. Ada video dalam YouTube di Indonesia. Rumah macam rumah ke kampung, tapi rumah rapat-rapat. Ayat hujan tu turun depan rumah kawan tu je. Rumah bukan besar mana pun. Kau pun kaki dalam 20 kaki muka tu. 20-25 kaki itu ya. Tapi hujan tu turun, ayat tu kalau kita tengok lebih kurang besar kemeluk. Hujan yang turun depan rumah kawan tu. Ada video. Allah Ta'ala yang berkuasa menurunkan hujan. Pak Sumit Bukit Nebaga kata, rahmat Allah Ta'ala jadikan semua apa yang ada dunia ni semua berserta dengan rahmat. Kalau tak ada rahmat, jahanam kita. Pak Sumit kata, kalau tanpa rahmat, hujan tu bukan bawa kebaikan, bawa musibah kat kita. Rahmat Allah, hujan tu Allah Ta'ala turunkan besar butir hujan tu kecil-kecil. Kalau dia turun berum besar-besar bola kan, besar tung demar tu kan, nak jadi macam mana kan kita? Kereta kita, motor kita, rumah kita jenuh. Siapa dia juga ayat jenuh kepek rumah. Pasal apa? Rumah hujan turun habis je untuk rumah, bumbung semua terbeban. Pasal apa? Pasal hujan. Ayat-ayat hujan tu turun besar-besar bola, besar-besar timba, jenuh. Tapi hujan turun tu kecil je. Jadi malaikat turun buat pegang ayat hujan turun. Sebab itulah antara hikmah bila hujan turun, terutama waktu hujan lebat, tuan-tuan, disebutkan antara waktu mustajab doa ialah waktu hujan. Hujan lebat terutamanya. Kerana hujan ni, butir-butir hujan tu bukan turun saja-saja, bukan turun sendiri. Dia diiringi, yang pegang tu malaikat. Setiap butir hujan tu ada malaikat yang pegang. Tuan-tuan, malaikat ni bila waktu kita berdoa hujan turun, malaikat tolong amin. Moga-moga berkat amin tu makbullah doa kita. Allah turunkan hujan rahmat. Kita di Malaysia kita mungkinlah macam orang mabuk, tuan-tuan. Masalah hujan, ayat tak ada. No ayat. Kemarau memang ayat tak ada. Kalau hujan lebat, orang mabuk atas mimpi bagai tak ada ayat lah. Tu merebuk pelik kan. Pasal apa? Loji di Tupa tu tahun 40-an, zaman Jepun, zaman British dulu yang buat. Tak boleh nak proses bila hujan lebat, terutama hujan di bukit tu. Tuan-tuan sadar kata kat saya dulu, Ustaz, jangan kalau kata hujan jangan seronok. Hujan ni kalau hujan kat bawah tak jadi apa juga. Nak hujan di bukit, ayat bukit tu turun mai ke loji, baru boleh proses. Dan hujan pula jangan lebat. Kalau lebat di merebuk di Tupa kita ni, kalau lebat loji tu tak boleh proses. Depa kena tutup. Kalau tak tutup, ayat tu masuk pi rumah orang, pi rumah orang tu keluar ayat kerah, orang kami kena mati juga. Jadi kena tutup loji Tupa tu antara 6 ke 8 jam nak bagi jernih. Dekat nak jernih dah, hujan turun balik. Jenuh. Tu yang pelik ni, dia merebuk kita. Hujan, orang kata lah hujan pun tak ada ayat. Hujan lebat tak ada ayat juga. Tu yang kajian dulu tahun lepas lulus kan, kalau tak silap dia terbaru 48 juta tuan-tuan untuk
upgrade loji di Kufa tu, tapi dijaga siap tahun 2027 ataupun 2028. Pasal apa? Pasal loji hak ada tu lama sangat dah. Ayat yang turun, ayat hujan, Masya Allah. Saya minta maaf, saya lupa. Itu teringat, memang teringat sungguh. Nak pesan, tuan-tuan. Nak pesan. Semalam ni malam Jumaat, tuan-tuan. Pasal minggu lepas kita buat talk show. Tak pernah kita datang ilmu kita buat talk show ni. Tak Syamil dah pulun buat talk show. Lupa sangat abang. Tuan-tuan Pak Sumit pernah sebut kat saya. Dia kata, Ustaz, malam Jumaat pertama dalam bulan Muharram, kalau hujan, tapi malam tak hujan tu. Kalau hujan, dia kata kalau hujan malam Jumaat pertama dalam bulan Muharram, tadah ayat tu. Tapi jangan tadah cucuk ayat tu, cucuk mung tu. Tadah di tengah-tengah. Tak ni apa baldi ke bekas tak tengah-tengah halaman rumah kita ni, di depan rumah kita. Jangan hak turun daripada bumbu, daripada atas. Tadah ayat tu simpan. Baca, dia kata kalau rajin baca. Ayat tu ayat penawak, dia kata malam Jumaat pertama dan bulan Muharram. Baca, kalau rajin baca surah Fatihah 70 kali, apa ni ayat kursi 70 kali, Qul Allah 70 kali, Qul A'udzu Falaq 70 kali, Qul A'udzu Binnas 70 kali. Selawat lepas itu banyak, tak apa. Jadi penawak, simpan. Malam tak hujan. Dan kalau hujan pun tuan-tuan, saya pun pasal saya lupa nak pesan. Reni 10 Muharram. 10 Muharram. Lupa nak puasa apa tak lupa. Tuan-tuan, saya ingat 10 Muharram ni beberapa tahun lepas baru saya perasan. Adik saya nombor 3, perempuan, nama Asyarah ni dalam bahasa Arab 10. Saya duduk bertahun-tahun fikir, ayah pasal apa yang ayah buat nama adik ni 10. Pelik, tak ada nama lain. Adik saya pergi mengaji Mesir, orang Arab duk kawan-kawan duk pergi dia. Nah, budak-budak Arab, Asyarah, Eda Asyar. 10, 11. Ya, pun marah. Tapi kalau saya tengok adik-adik ni, kami 12 dia tadi, dia paling kering sekali. Berani tak heran kat siapa. Pasal umur 6 tahun ayah hantar mengaji kat Ustaz Nikmat Yusof. Saya ingat tiap kali hantar tu, dia riau tak pernah abang. Kadang-kadang ayah tak pergi. Tahun balik 3 kali. Budak kecil mandi ayat sungai derang tu, macam ayat tuan-tuan boleh gerah ni. Balik sekali 3 bulan 4 bulan sekali mak bendam. Puja bendam baju ni gerah macam ayat bendam. Dia budak balik tu pesarang tu jadi pentenak tu semua. Biasa budak-budak duk asrama kan. Saya kalau hantar ni, saya pun teriak sekali, tak sanggup. Dia pernah sekali tu dia peluk pintu kereta ni, pintu teksi Pakcik Mak Rawan. Ayah tak pergi, ayah suruh saya pergi hantar. Allah, dia teriak. Tapi ngaji 5-6 tahun sana, dia jadi hati jadi keras. Dia tak heran kat siapa. Dia meniaga, dia boleh berdepan dengan siapa. Tuan-tuan, baru betul lepas baru pasang. Patut ayah pun nama Asyarah, dia beranak 10 Muharram. 10 Muharram. Tuan-tuan, apa nak buat selain daripada puasa? Puasa pada hari ni 10 Muharram ni, tuan-tuan, antaranya dianjurkan berdasarkan hadis, kita kalau kita nak murah rezeki dalam tempoh setahun, antaranya ialah hari ni kita belanja anak beranak kita. Belanja apa? Kan belanja lebih. Kalau yang ada masa ada duit, bawa pergi makan di kedai, di restoran mana-mana, kemas-kemas sikit. Kalau tak ada masa, duit tak apa ada, beli. Mana Reni ni beli untuk jamu keluarga lebih. Imam Abdullah Mubarak buat sama 60 tahun. Ulama-ulama buat, pegang hari ni seperti mana hadis, siapa yang meluaskan rezeki untuk meluaskan peluang keluarga dia, Allah akan murahkan rezeki untuk dia. Jadi dalam rumah kita, cerita dalam rumah kita belilah jamu anak beranak kita bagi lebih sikit hari ni, dan moga-moga Allah Ta'ala murahkan rezeki kita untuk tempoh setahun. Turun seperti mana hujan. Tuan-tuan, Sayyidina Ali bocor rahsia. Siapa yang baca surah Waqiah, dia nak murah rezeki. Yang memang Nabi sebut, Nabi pun suruh kita ajak anak-anak. Surah Waqiah ni, surah Mulk semua. Nabi sebut surah Waqiah ni akan menghalang kefakiran. Orang tu akan murah rezeki. Tapi Sayyidina Ali dedah rahsia. Siapa-siapa baca surah Waqiah,
dan dia jawab apa yang Allah tanya dalam surah tersebut, insya-Allah murah rezeki dia. Apa Allah tanya? Kalau kita buka Quran, kita buka ketiga dalam surah Waqiah tu, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kami kah yang jadi ataupun hampa yang jadi? Allah tanya, jawab kata senari, bal anta ya rabbi, bahkan engkaulah wahai Tuanku, maksudnya engkaulah yang menjadikan. Allah tanya soalan kedua, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, adakah hampa yang tanah, hampa yang tumbuhkan? Apakah hampa tak tengok tumbuh-tumbuhan? Adakah Allah ataupun hampa yang tumbuhkan tumbuhan itu? Kita jawab, bal anta ya rabbi. Allah tanya, jawab. Allah tanya yang ketiga, afara'aitumul ma alladhi tashrabun, tak tengok ke ayat hampa minum tu? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, hampa kah buat turun ayat tu ataupun kami yang buat turun? Allah tanya keempat berkaitan dengan api. Tenali kata, bila baca ni jawab. Dan pertama tuan-tuan, bila kita baca hak pertama, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, mintalah rezeki kita seperti mana banyaknya jumlah manusia yang Allah Ta'ala jadikan di alam ini. Allah yang jadikan semua ni, manusia ni. Kita minta rezeki kita tu seperti mana bilangan manusia yang ada di muka bumi ni. Lah ni 2 bilion. 2 bilion apa? 8 bilion. Dia rezeki kita 8 bilion. Mana murah rezeki. Kita berdoa moga-moga Allah dengan berkat surah Waqiah tu, rezeki kita macam rezeki yang Allah bagi kepada penduduk muka bumi ni 8 bilion. Yang kedua, Allah tanya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan minta bila kita baca ayat tu, kita minta moga-moga rezeki kita ni punyalah banyak macam jumlah pokok-pokok yang Allah tumbuhkan di alam ni. Banyak mana? Banyak sungguh, mana larat nak kira. Yang ketiga, Allah tanya berkaitan dengan hujan. Bila kita baca surah Waqiah, kita minta Allah rezekikan kepada kita, rezeki kita tu banyak seperti mana banyaknya butiran ayat hujan yang turun. Boleh kira lah? Tak boleh kira. Banyak sungguh. Kalau turun kat kawasan kita, kawasan Merebut ni pun taklah kira dah. Ketiga, yang keempat berkaitan dengan api. Tuan-tuan, bila kita baca surah Waqiah, kita niat rezeki kita cepat macam sifat api yang menyambar. Rezeki yang kita harap tu mai dengan segera kat kita. Allah Ta'ala akan turunkan hujan ni, tuan-tuan, hujan yang bawa rahmat. Saya ingat apa ni, kalau tak silap, ayah kepada Al-Alamah Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ayah dia Al-Alamah Habib Alawi, ulama besar, mengajar dalam Masjid Haram dulu. Keluarga mereka ni, keturunan mereka ni semua dipertanggungjawabkan jadi mufti mazhab Maliki di Mekah dulu. Dr. Said Muhammad Alawi pun meninggal 2014 dulu, orang hebat. Ketika ayah Dr. Said Muhammad, Syekh Alawi ni mengajar di satu sudut Masjid Haram, orang ramai. Tuan-tuan, bila tiba-tiba hujan turun di Masjid Haram, jadi sebahagian daripada jemaah yang mengaji kat Syekh Alawi ni, mereka pi ke Kaabah, pi tadah ayat, pi mandi, ayat duk turun kot pancok Kaabah. Boleh tuan-tuan duk kata duk halau pas bid'ah. Lepas tu bila dah pakat beredar, lagi polis leka sikit, dia pun mai balik. Polis pun tuan-tuan dengan Syekh yang kerja di Haram ni mai jumpa dengan Syekh Alawi. Syekh pasal apa? Syekh pihak depa duk pi buat bina-bina'ah tak betul tu, pi mandi, duk tadah ayat yang turun daripada pancok Kaabah. Syekh Alawi kata, pi lah, tak apa, bukan salah pun. Tak salah, benda yang tak ada dalil, benda yang tak diajak oleh Nabi. Syekh Alawi kata, pasal apa pula tak ada dalil? Kan Allah Ta'ala sebut ni hujan ni berkat. Turun pula tu Baitullah itu, ni binaan yang membawa keberkatan. 2 berkat, ayat hujan tu berkat, Kaabah tu berkat. Kok mana kata tak ada dalilnya? Syekh Ahmad duk marah-marah ke Syekh Alawi, terkejut. Oh, ada dalil rupanya. Tuan-tuan, bila orang tengok
Syekh duk jaga Masjid Haram ni pun terkelu tak boleh jawab. Baru tahu rupanya apa yang dibuat tu adalah betul, ada dalil, ada hujahnya. Tuan-tuan sekalian, Syekh tu pergi tak ada hayat, pergi mandi bawah pancok hayat. Macam apa? Pancok Kaabah. Tuan-tuan, pancok Kaabah ni daripada zaman dulu tuan-tuan duk hilang. Orang curi buat daripada emas betul, tapi hilang. Buat baru hilang, buat baru hilang. Buat tak pernah buat daripada kayu ke apa, buat daripada emas. Nak muliakan Kaabah. Tuan-tuan, sampailah jadi perbincangan, bila nak selesai masalah ni? Duk kena curi je. Tak macam dah ni lah, seperti lah ni orang ramai selalu dulu Kaabah. Bukan macam lah ni. Sampailah tuan-tuan dibuat pancok Kaabah tu dengan, ada ulama yang kata kita kena cari dan guna duit untuk buat pancok ni dengan duit yang benar-benar bersih. Apa maksud Syekh? Daripada sumber bersih. Dia kata antara bersih ni ialah guna duit mahar kahwin orang perempuan, duit mahar nikah orang perempuan. Mana-mana orang perempuan yang sanggup untuk bagi mahar dia, kita umum, kita nak buat pancok Kaabah ni, siapa-siapa yang sanggup serah mahar dia yang dia dapat daripada suami dia, kita terima. Tuan-tuan, lepas daripada buat pancok tu daripada mahar perempuan yang dapat daripada suami dia, sampai kelar ikut duit, tak pernah hilang. Tak pernah hilang. Pancok Kaabah. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan dengan ayat hujan itu daripada buah-buahan yang memberi rezeki untuk kamu. Hujan turun, pokok pun hidup, subur, siram dengan elok. Masya Allah, hujan mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rezeki untuk kamu, rezeki untuk kita, untuk binatang. Mari ni duduk jalan, ada kawan yang ikut, dia kata padi dia dengan kawan-kawan untuk belah untuk hampak ke mana. Kata padi keluar awal daripada orang, dia pun buat awal daripada orang. Bila buat awal daripada orang, padi keluar awal, burung ciak mai makan hak depa dulu. Banyak ni. Biasa dia kata duk biasa dapat 4 tan setengah. Aku ni ambil dalam 2 tan setengah ya. Dengan kutu beruang ke apa nama? Dengan burung, dia kata mai sekali sepuak burung ciak tu puas hati ya. Dia makan sungguh. Saya kata tu kira pahala banyak. Tu Ustaz pahala tu. Pahala tapi jenuh lah. Apa yang kita buat, kita tanam, kita makan ke ataupun binatang makan, bahkan orang curi buah tu pun kita dapat pahala. Kalau kadang-kadang lah ni, kalau musim buah, terutama buah moktan, kadang-kadang tengok depan orang merah nyala, tak ada siapa beli. Nak orang nak ambil pun tak mau ambil, pasal apa? Masing-masing pun ada. Pokok biar macam tu lah, luruh. Binatang pun tak nak makan, banyak sangat. Banyak sangat. Dulu buah-buah dulu ni tak ada harga lah ni, jadi berharga. Keluar buah. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Keluar buah. Duk sendiri makan, kita buat makan rian pun tak habis. Dulu tak habis. Pasal apa? Banyak. Tapi kalau pergi duduk di luar negeri, tengok derian, Allah teringinnya. Tapi nak beli mahal. Macam orang pergi Mekah, duduk di Mekah. Saya ingat dulu pergi umrah pertama tahun 94, 96 kot. Dengan kawan-kawan naik kapal. Di sana dia kata ada di Mekah ni kedai orang tani kat Indon datang jual, ada jual barang-barang Malaysia punya, buah-buah Malaysia. Pergi cari. Pergi tentang barang danti. Dia buah danti, ada buat jeruk. Tengok tu menitik kat dia. Tapi nak beli mahal. Kan? Tengok buah meltan danti, tengok buah petai apa semua mahal. Beli juga pasal apa? Nak lepas minggu walaupun mahal. Tak ada harga di negara Malaysia kita, tapi bila pergi luar, masya-Allah, berharga sangat-sangat. Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Dan dialah menghina bagi kamu akan perahu
supaya berlayar dalam laut dengan izinnya. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan bagaimana keizinannya itu, kapal, perahu, bot semua boleh berlayar di atas permukaan air dengan izin Allah Ta'ala. Kita tak ada ilmu buat kapal, kita tak nampak apa yang duduk dalam air. Kita nampak macam mana dia seimbang, kita tak nampak di bawah perut kapal itu dia ada pengimbang cukup besar. Allah bagi jadi dengan izinnya kapal boleh berlayar, perahu, bot semua boleh berlayar. Dan orang Melayu kita tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, antara tukang ataupun pembuat kapal-kapal yang hebat. Cina dulu tuan-tuan, zaman orang Melayu hebat dulu, kapal-kapal dagang Melayu ni tak benar dibenarkan untuk berlabuh di pelabuhan Cina dulu, melainkan berlabuh jauh. Pasal apa? Pasal Cina dulu tak ada kapal, dan bahkan India tak ada, negara mana pun tak ada kapal yang sebesar yang dimiliki oleh orang Melayu. Jadi bila kapal mereka pergi ke India, pergi ke China, kena berlabuh jauh daripada pelabuhan. Pasal apa? Kalau pergi dekat, kapal-kapal hak lain China apa India ni terbalik habis, kena ombak dia. Besar, nak abang kata besarnya tuan-tuan kapal orang Melayu hebat. Tapi pasal apa boleh kalah bila perang? Itu taktik kejahatan yang dibuat oleh Portugis apa semua. Cara mereka kepul, mereka buat bagi maklumat, tipu dan sebagainya. Tapi orang Melayu hebat. Cerita tentang apa? Awang apa tu? Hak jadi panglima awang apa jenis itulah hak yang nak duduk atas kapal, yang jadi juru pandu kapal. Orang Portugis, orang penjajah dulu. Orang Melayu kita ni tuan-tuan ada ilmu berkaitan dengan laut. Ada orang kata orang Melayu kita ni bukan hebat. Kalau hebat ni satu bangsa tu hebat, dia ada undang-undang bertulis. Mereka duk jaga kata orang kita orang Melayu ni tak ada undang-undang bertulis. Hebat apa? Tuan-tuan, apa? Ustaz Amin Abdullah, Abdullah Amin. Dia ni mungkin doktor dah. Dia kata dia jadi pensyarah jemputan di sebuah universiti di Rusia. Di Petersburg, apa universiti dia sebut. Bila dia jadi pensyarah di sana, dia boleh masuk pustakaan yang lain merah, mana pustakaan yang simpan maklumat, simpan manuskrip yang cukup penting, yang dirahsiakan. Bila dia masuk tu, dia tengok ada manuskrip orang Melayu banyak, yang antaranya ialah tentang undang-undang laut yang orang Melayu dah pun tulis. Menunjukkan kata orang Melayu ni hebat, undang-undang betul, macam Nabi. Tuan-tuan, Nabi pergi ke Madinah buat piagam bertulis. Tak ada dalam sejarah orang Arab sebelum tu ada undang-undang secara bertulis. Nabi orang pertama yang buat undang-undang secara bertulis. Jadi orang Melayu ada undang-undang secara bertulis pula. Tapi penjajah Portugis British, dia angkut tuan-tuan, angkut buku-buku manuskrip orang Melayu ni. Konon-kononnya Pulau Demar kapal itu katanya tenggelam. Wallahu alam tuan-tuan. Betul kan tenggelam kita tak tahu. Tapi sekarang macam dilanda apa semua duk terbongkar. Pasal apa? Bahan sejarah ni dia ada tempoh dia. Tempoh yang pihak yang memilikinya boleh sembunyi, tak boleh dedah ke orang. Mereka ada hak untuk sembunyi. Tapi bila sampai satu tempoh dah tamat dah, mereka tak boleh sembunyi. Bila dah tamat tempoh, tuan-tuan, orang Melayu boleh tengok, rupa-rupanya duk kat hampa rupanya. Kan benda-benda penting yang cerita kata hebat yang Melayu duk kat hampa. Sedangkan orang Melayu kata orang Melayu ni apa? Jarum pun tak lipat lagi. Bukan orang Melayu jarum tak lipat. Orang Melayu buat lebih daripada tu. Kapal, cerita besi apa semua tu tuan-tuan, cerita empayar besi 788 tahun sebelum Masih. Tuan-tuan, Sungai Batu. Dulu kali pertama buat kajian 500 tahun sebelum Nabi Isa. Sungai Batu. Buat kajian kali kedua, hantar tuan-tuan pergi Amerika buat kajian. Kajian yang kedua kemudian ni ialah 788 tahun. Lagi lama daripada kelahiran Nabi Isa. Jarak orang Melayu di Sungai Batu ni buat empayar besi ni sebelum daripada kelahiran Nabi Isa 788 tahun. Jadi tak heranlah kalau orang kata orang Arab sebut kata pedang hak terbaik ni dibuat daripada besi kolam, besi Kedah Utara. Jadi kapal orang Melayu ni berlayar hebat, tak ada besar melainkan orang Melayu punya. Tuan-tuan, macam di Melaka ada pulau apa? Pulau apa? Pulau tu dia kata dulu Sultan Mahmud buat bila waktu lari
dengan pegawai orang setia dengan dia. Bawa lari tuan-tuan daripada penjajah ni, bawa barang-barang emas saja tuan-tuan, berapa tu 300 tan. Kekayaan yang tak dapat nak digambarkan. Katanya simpan di pulau tu. Orang pergi pulau tu duk cari tak jumpa, dan pulau tu pun jadi macam hak kerajaan dah ni. Orang tak boleh tukar. Wallahu a'lam. Nak cari, duk cari emas. Mari ni ada seorang datuk kena tahan, kena tangkap. Duit di rumah ada 38 juta saja. Emas ada 200 kilo. Di rumah ada 38 juta saja. Kita 38 ringgit pun banyak lah. 38 juta saja. Allahu Akbar. Tapi tak boleh lah bagi dengan rumah kita. Rumah kita mana celuih tak ambil tu. Kalau 34 juta rumah kita atas shilling dalam jamban bawah dapur apa semua, tu pun tak celuih. Duit ni tunai. Itu emas 200 kilo. Ada saya tengok kawan saya duduk ngajak di Semidu, Ustaz Amin. Dia kata dia kata baru dapat anak. Dia betul dapat anak baru ni seminggu lebih. Dia pergi timbang rambut anak dia hak cukup lah. Okey-kah? Pergi timbang pasal nak tahu dengan gram 0.6 gram. Berapa banyak? Dengan nilai emas RM200. Dia kata 0.6 gram pun RM200 lah. Kawan ni duduk dalam rumah 200 kilo emas. Ujar. Tuan-tuan tak boleh bayar. Kilo tak tahulah ni. Mungkin dah. Kalau dulu lah dalam tahun lepas ni, kalau sekilo lebih kurang dekat-dekat 200 ribu. Kilo ni 200 kilo. Allah jadikan, Allah izinkan laut tu tuan-tuan dilayari dengan kapal, dengan izin Allah Ta'ala. Tak beraya juga kalau Allah tak izin. Macam kapal terbang lah, tak beraya kerana tak nak terbang kalau Allah tak izin. Kapal pun macam tu lah, Allah tak izin. Dengan izin Allah semua boleh jadi kan? Bukan kata kapal, dengan izin Allah. Kita baca kisah wali-wali, orang-orang yang terpilih di sisi Allah Ta'ala ni, atas sungai, atas laut ni berjalan ya, tak basah pun kaki. Macam cerita ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, cerita orang soleh, cerita orang wali-wali ni, mereka boleh berjalan dengan izin Allah Ta'ala. Amalan mereka, keyakinan mereka. Ada ingat mengaji Pondok Paya dulu, ustaz cerita, kena buat apa pun kena yakin. Tak yakin tak jadi. Ada ilmu tapi tak yakin tak jadi. Yakin sungguh baru jadi. Ustaz tu pun cerita, kata tok guru duk ajak kat anak murid ni, kena yakin. Kalau yakin ni, sungai pun boleh lintas, tak ada pakai perahu. Anak murid tu duk main mengaji selama ni, duk lewat pasal duk kena tunggu perahu. Bila tok guru habaq kena yakin, dia pun serai. Yakin sungguh, betul. Boleh lintas jalan kaki, pi balik, duk mengaji tu di jalan kaki je. Tok guru pun heran, lama ni anak murid ni kalau main lewat selalu. Pasal duk tunggu perahu. Ni sampai elok dia pun tanya kat anak murid, macam mana lah ni boleh sampai awal? Dulu lewat selalu. Saya beramai hak tok guru ajak lah, kena yakin. Dengan keyakinan tu saya lintas sungai tu tak pakai perahu, jalan atas air ni. Betul kan? Tok guru rasa kemas budak ni. Satu hari anak murid tu kata, tok guru, ayah saya mak jemput pergi makan kenduri di rumah. Tak apa. Bila pergi, dia pun iring tok guru nak pergi rumah, sampaikan sungai, tok guru tak mana perahu. Perahu tak ada lah. Saya dah tak guna perahu duduk ni. Tuan-tuan, duduk jalan atas terus. Tok guru jadi tak apa nak sudah hati lah. Henti dululah. Lintas ni. Anak murid yakin, pegang tok guru kata. Macam mana lintas elok api ya. Tok guru tuan-tuan, dia ajak tapi keyakinan tak 100%. Pijak ayat tak dah langkah pertama ni, belum tu pun. Sebab tak yakin. Kita yakin bukan benda main. Jadi Allah Ta'ala yang menjalankan perahu, bot dan sebagainya dengan izinnya. Benda tak ada mustahil bagi Allah Ta'ala, tak ada mustahil. Wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah Ta'ala menghina bagi kamu itu sungai, air tawar. Ayat 33 daripada surah Al-Imran, surah Al-Ibrahim. Khususnya ayat 32. Khususnya ayat 33
وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Dan menghina bagi kamu matahari dan bulan, berjalan kedua pada perjalanan keduanya dengan tiada terlebih dan kurang daripada saat malam siang. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan menghina bagi kamu malam dan siang dengan berganti-ganti supaya ambil kesenangan pada malam dan cari rezeki pada siang. Allah Ta'ala juga tuan-tuan mempermudahkan hidup kita ni dengan perjalanan matahari dan juga bulan. Tak sia-sia Allah jadi, bahkan menjadi kepentingan, keperluan kita selaku manusia di dunia ni, perlukan kepada matahari. Bukan untuk dengan guna cahaya saja, bahkan perkiraan hari, bulan dan sebagainya. Kita tak mungkin Allah jadikan setiap sesuatu itu ada sebabnya. Di kulli syai'in sababah. Sebab tuan-tuan kita boleh hidup dalam keadaan yang sempurna, sihat, badan kita dapat tuan-tuan bahan-bahan yang membolehkan dia membesar dengan elok, selain daripada makan minum kita tuan-tuan. Pasal apa kita boleh makan minum? Kerana ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang yang boleh kita makan. Macam mana makhluk tu boleh tumbuh, boleh hidup? Antara dengan sebab rahmat Allah. Allah jadikan matahari yang ada pancaran, tuan-tuan, ada pancaran yang menumbuhkan, membantu pertumbuhan binatang, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang untuk jadi keperluan kita dipenuhi. Tuan-tuan, alam kita ni ada uzur. Uzur ni Allah buat lapisan sebagai penapis daripada cahaya matahari yang tak sepatutnya tembus mai ke bumi. Tuan-tuan, disebutkan, saintis sebut, kalaulah tak ada lapisan uzur ni, kalau tak ada, tembus sikit je, tuan-tuan, air laut tu akan menggelegak panas. Hutan terbakar habis, rumah kita pun akan terbakar. Tapi Allah bagi jadi ada lapisan. Bumi ni kita dikelilingi dengan satu lapisan. Cahaya matahari tu ataupun hak yang di langit tu tak tembus turun main ke bumi. Kalaulah tembus, tuan-tuan, hangus ataupun tak boleh nak hidup seperti yang kita hidup sekarang. Jadi Allah memudahkan. Matahari taat ke Allah Ta'ala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari tak pernah nak lawan Allah Ta'ala. Pokoklah dia berhenti saja. Sudah. Matahari tak ada jadi lambat siang, jadi lama, ataupun malam jadi pendek ataupun jadi lama. Tak. Semua berjalan dengan perintah Allah. Tapi kita baca daripada sirah Nabi. Bila Nabi habaq kat orang Mekah, ketika Nabi balik daripada Baitul Maqdis dan peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi habaq antara bukti kebenaran baginda ialah cerita rombongan perdagangan orang Mekah yang sedang balik menuju ke Mekah. Nabi habaq unta di depan warna apa? Mereka lagi duduk tak mana? Tanda juga, tanya mereka nanti, ada tak ayam dalam kantung hak mereka gantung di unta, di binatang mereka tu ada kekurangan ke tak? Mereka tahu tak siapa minum? Nabi tunjuk dan tanda, kata betul sungguh dia pergi ke Baitul Maqdis, balik, dan dia baginda habaq kata rombongan perdagangan tu akan sampai di Mekah waktu sekian-sekian. Allah Ta'ala tahan perjalanan matang nak buktikan apa yang Nabi sebut tu adalah benar. Tuan-tuan, nanti bila Dajjal mai, tuan-tuan, Dajjal muncul, antara benda yang berlaku bagaimana Dajjal ni, dia akan ronda semua kampung. Merebut dia akan kita jangan bangga pun, Dajjal mai. Janganlah rosak. Dia tak boleh masuk Mekah Madinah. Dia tak boleh nak pergi Madinah, tak boleh dikawal. Tapi kampung semua dia berjalan. Allah Ta'ala tahan, tuan-tuan, 40 hari tu. 40 hari tu sama dengan lebih daripada setahun. Matahari, tuan-tuan, tak berjalan, tak bergerak. Sahabat-sahabat tanya kat Nabi, macam mana nak sembahyang waktu tu? Nabi kita kira waktu subuh ke zuhur berapa jam? Zuhur biasa nak jumpa asar berapa jam pula? Asar ke maghrib berapa jam? Maghrib ke isyak berapa jam? Isyak ke subuh berapa jam pula? Kira. Tapi duk cerah lagi. Jadi sembahyang hak siang hak malam dalam keadaan Allah tahan.
Allah Ta'ala berkuasa, tuan-tuan. Lah ni jalan macam biasa, tak ada nak kacau apa-apa. Bulan, matahari mengikut perintah Allah Ta'ala, tak pernah macam nak lawan. Allah juga memudahkan untuk kita siang dan malam untuk kehidupan kita. Kalau cerah saja, tuan-tuan, tak hidup, tumbuhan, keperluan kita tak akan tersempurna. Kalau gelap saja, nak hidup macam mana alam ni tak mungkin. Kena ada cahaya. Tumbuh-tumbuhan nak hidup, kita pun tak boleh nak hidup kalau gelap saja. Jadi, tapi tuan-tuan, kalau nak tengok suasana, kata malam 6 bulan, siang 6 bulan, tapi siang tu pun macam malam, malam pun lebih kurang siang. Boleh tengok dalam internet, tengok YouTube. Ada orang Malaysia pergi duduk tu kat belah kutub tu, pergi duduk dengan sejuk. Siang pun ni dia tengok gambar isyak lah. Isyak apa waktu tu kan, macam maghrib, macam duduk cerah lagi pun. Tengah malam duduk cerah lagi. Hidup, tuan-tuan, yang lebih kurang sama siang dengan malam. Kita di Malaysia kita ni, Allah, Masya Allah, Allah bagi pemudah. Siang malam tu elok je. Tapi ada bahagian yang lain yang Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia, berbeza dengan kita. InsyaAllah semat minggu depan kita akan sambung lagi. Kuliah jalan macam biasa. Saya nak sebut kembali untuk muslim-muslimat lupa, dan ada tambahan maklumat. 29 ni ada majlis penambahan calon Selaya bertempat di IMS, Universiti IMS. Dan polis kemarin dalam perbincangan dengan wakil-wakil parti buat cabutan. Siapa-siapa yang menyokong UMNO dan PH, mereka tempat kumpul mereka ni, jalan daripada Semeling nak pergi ke Bidung. Tempat penambahan calon ni di IMS, tapi orang penyokong akan kumpul di luar. Jadi tempat kumpul penyokong UMNO dan PH ni, jalan nak hala ke Bidung, maknanya sebelum sampai naik depan IMS tu. Penyokong PAS dengan Bersatu PM ni, mereka kena berkumpul belah tu, belah masjid IMS, belah masjid IMS. Jadi kena pergi kot Bidung, kot Sungai Lalang Bidung kot tu. Pasal jalan depan IMS tu akan ditutup, sebelah kanan akan tutup, dua lain tu akan tutup, buka satu je. Kereta nak pergi kot Bidung akan suruh kena balik. Kena pergi kot Sungai Lalang. Penyokong PAS Bersatu kena pergi kot Sungai Lalang. Baik pun. Kalau siapa tahu jalan apa ni, jalan tikus tak apa. Ada jalan tikus lah. Jadi takut jalan tikus tu pakat pergi kot tu jam habis. Jadi UMNO dan PN ni penyokong berkumpul, mana dia pergi kot Semeling nak pergi ke Bidung tu, berkumpul sebelum sampai Lex IMS. Kalau penyokong PAS dengan Bersatu, dekat belah tu pula, daripada Bidung nak main ke Semeling. Dan saya nak ulang, tuan-tuan, kalau pergi majlis tu esok, tak kira lah daripada parti mana pun, air tak boleh disediakan, kena bawa sendiri. Salah kalau parti tu menyediakan minuman untuk penyokong dia. Ni peraturan baru ni, siapa buat, silap-silap habis turis, tak boleh tanya ataupun batal keputusan. Mana dia nak tunggu dia start pukul 9 daripada masuk, calon tu akan masuk, dan dijangka umum pukul 11 lebih siapa bertani. Tempoh tu panas ya, bukan ada kemah pun tak ada. Jadi duk jangka dah, ada orang meniaga. Orang meniaga dia boleh meniaga dan kita boleh beli. Tak ada salah tu, boleh beli ayak, roti ke apa hak dijual. Tapi parti yang bertanding tu dia tak boleh sediakan ayak, sama ada untuk penyokong dia ataupun untuk parti lawan, tak boleh. Payah akan jadi sogokan. Jadi kalau mai kuliah pagi ni, pokoklah dia duk parti lain, kawan dia parti lain. Hang tak buat ayak, dak ambil ayak tu. Dia ada orang ambil gambar, siap. Hak bagi pun salah, hak terima pun salah. Ni tak boleh. Jadi kadang kalau hari daripada 29 sampailah 11 bulan, tak boleh. Kalau kita ni tolong parti, hak kita sokong, kalau pergi nak kempen lenggang lah. Bawa lah template kertas hak tunjuk ni calon kami undi, hak tu yang boleh bawa. Beras, gula, apa tak boleh bawa. Salah.
Jangan minta. Kalau siapa minta lepas habis belayar lah nanti baru nak beli tunai. Dia benda tu tak boleh. Kemarin pun ada orang minta kursi roda. Saya kata kena pergi kat orang lain lah. Jangan, tak boleh. Benda ni tak boleh. Dan tempoh ni tak dibenarkan. Jadi kecuali lah kalau tuan-tuan pihak masjid, surau pihak masjid yang urus food bank daripada zakat, lembaga zakat sediakan bahan makanan, beras apa semua tu ada di masjid, tu tak apa, pihak masjid agih, tak ada masalah, tak salah. Kerajaan bagi bantuan tak ada masalah, pihak parti tak boleh. Jadi lusa esok hari Sabtu esok penanaman calon tempat di Universiti AIMS. Jadi penyokong UMNO PH dia pergi lah daripada Sembeling nak pergi ke Bidung. Tu laluan dan tempat kumpul tu belah sini sebelum daripada traffic light AIMS. Kalau penyokong 41 kena main untuk pergi ke sini lah, main kat Nuh. Dan pasal tempat kumpul di belah sana. Wallahu a'lam. Tak tanya sikit. Tadi tak pasal ujian Jumaat bulan Muharram. Ujian malam Jumaat Pertama, malam Jumaat pertama. Nak baca apa? Ayat kursi. Ambil ayat tu. Ikutnya Pak Sumit dia tak sebut je khusus. Tapi kalau ni untuk penawak ni, kalau yang penawak kita buat lama dan benda tu boleh tahan lama, baca Fatihah 70. Ayat kursi. Kalau ayat apa lah? Bila Fatihah? Fatihah 70. 70. Ayat kursi 70. Lepas tu Allah 70. Qul Falaq 70. A'udzu binnas 70. Tu selawat. Selawat tu lebih lah, bagi lebih tak apa. Dari ayat tu kita simpan lah. Selawat banyak lah, tak apa. Paling kurang 70 lah. Bersama dengan tu kan. Paling kurang. Ayat tu kalau orang minta kita bagilah sikit. Ni sikit campur dengan ayat lain. Ibu kita simpan. Tak boleh tambah. Dia kalau kita sibuk tak ada nak baca semua, kita buat. Contoh kata hari ni baca Fatihah 70 kali. Esok kita baca ayat kursi 70. Lusa qul Allah 70. Tak buat serentak apa, tapi surah ayat apa tu kita kena baca dan jumlah dia kena bagi baca bagi cukup. Tak syarat baca sekaligus lah. Ya lah. Kalau malam depan habis lah. Kalau semalam pun hujan tak turun pula kita. Ke depan pula tengok kalau umur panjang. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan sedikit doa dan selanjutnya dengan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zidna ilma wasi'na rizqana wa barik lana fima razaqtana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.